Dilahirkan di Kahirah, Mesir pada 9 Mac 1942, Faiza Bawomi Sayyid Ahmad ialah seorang ahli perniagaan dan usahawan Malaysia. Beliau ialah pengasas dan pengarah urusan pengeluar beras Malaysia Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Beliau terdiri daripada 7 adik-beradik dan merupakan anak yang pertama. Pada usia 14 tahun, dia berkecimpung dalam reka bentuk fashion sebagai tanda minatnya dalam dunia perniagaan. Dia juga bekerja dengan bapanya sebagai juruwang. Beliau berkahwin dengan Abu Bakar Ahmad, iaitu merupakan seorang pelajar Malaysia yang belajar di Mesir pada ketika usia 16 tahun dan suaminya Abu Bakar Ahmad berusia 34 tahun. Selepas perkahwinannya dan mereka menerima cahaya mata pertama, pasangannya menemaninya berhijrah ke Malaysia. 7 anak, 32 cucu dan 9 cicit adalah rezeki buat pasangan ini. Beliau berpindah ke Malaysia pada tahun 1964, membawa anak sulungnya yang berusia 4 tahun bersamanya mengikuti suaminya ke Malaysia. Di Johor, mereka menetap di Batu Pahat. Selepas itu, beliau mengambil masa selama 3 bulan untuk fasa berbahasa Malaysia. Bagi latar belakang pendidikan pengasas Faiza Bawomi Sayyid Ahmad, iaitu pengasas Faiza Sendirian Berhad, beliau menerima diploma dalam bidang sulaman dan juga jahitan. Latar belakang ini mungkin mempengaruhi tumpuan awal syarikat pada tekstil sebelum beralih kepada pengeluaran beras. Syarikat Faiza telah ditubuhkan secara rasminya di bawah Syarikat Faiza Sendirian Berhad SFSB pada tahun 1992. Syarikat ini telah disebut sebagai Beras Faiza disebabkan oleh produk berasnya yang sangat terkenal. Syarikat ini bukan sahaja menawarkan produk beras kerana di sini pelbagai produk lain juga boleh ditemui seperti bihun, sos cili, rempah, bubur herba, kicap dan bermacam-macam lagi. Pada tahun 1990, beras nasi poni herba iaitu sejenis beras yang berkualiti tinggi yang berasal daripada Kartanaka, India telah diperkenalkan oleh Syarikat Faiza ke seluruh Malaysia. Syarikat Faiza telah mengembangkan perniagaannya dengan membina 3 buah kilang dengan keluasan 40,000 kaki persegi iaitu di negeri Selangor, Kedah dan juga Terengganu. Assalamualaikum kepada rakan rakan-rakan. Saya Nur Natasha Nabila binti Zakaria, nombor nasib 285635. Sini saya akan membentangkan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Pertama sekali ialah produk. Produk ini berfokuskan kepada nasi istimewa berkualiti tinggi. Syarikat Faiza tertumpu terutamanya pada pengeluaran dan pengedaran pelbagai beras premium seperti poni, basmati, fragrant, Thai super special dan beras tempatan Malaysia. Mereka mengutamakan kualiti berbanding kuantiti, melaksanakan langkah kawalan kualiti yang ketat sepanjang proses pengeluaran. Selain itu, pasaran ini merujuk kepada pembinaan jenama menyebabkan Syarikat Faiza secara aktif mempromosikan jenamanya terutamanya Taj Mahal untuk beras poni melalui pelbagai saluran pemasaran seperti televisyen, media cetak dan media sosial. Mereka juga menekankan kualiti unik dan manfaat kesihatan produk mereka untuk mewujudkan kesetiaan jenama. Selain itu, Syarikat Faiza juga memahami keperluan pelanggan. Seterusnya ialah operasi. Di samping itu, Syarikat Faiza mengekalkan standard yang tinggi. Mereka mengekalkan prosedur kawalan kualiti yang ketat di seluruh rantaian nilai daripada pemprosesan, pembungkusan dan pengedaran. Ini memastikan kualiti dan keselamatan produk mereka yang konsisten. Akhir sekali ialah tanggungjawab sosial. Bukan itu sahaja, Syarikat Faiza juga mengatur strategi perniagaannya dengan menyokong komuniti tempatan. Faiza terlibat secara aktif dalam pelbagai inisiatif bertanggungjawab sosial seperti menyokong petani tempatan dan menyediakan program pendidikan. Ini memupuk hubungan komuniti yang positif dan mengukuhkan imej syarikat mereka. Seterusnya ialah kesusahan atau kegagalan perniagaan Syarikat Faiza Sendirian Berhad. Kehidupan seorang suri rumah sepenuh masa kelahiran Arab yang berhijrah ke Malaysia pada tahun 1964 bertukar menjadi seorang usahawan beras dan rempah yang berjaya. Kisah RM4 cukup besar maknanya kepada Faiza Bayomi apabila beliau berjaya menjual baju kanak-kanak yang dijahitnya sendiri dengan harga RM4 kepada pelanggan. Wang RM4 yang diperoleh Faiza mendorong beliau untuk berniaga dari rumah ke rumah. Selain menjahit baju untuk berniaga, Faiza juga mencuba nasib membuat rempah yang bernama Bunga Raya dan menjajah rempah tersebut ke rumah jiran dan kedai.
Seterusnya, Faizah ini memulakan perniagaan beras secara kecil-kecilan. Beliau melebarkan perniagaan dengan memohon lesen pemboran beras dan pelbagai jenis termasuk beras wangi dan beras siam. Pada permulaan, beliau agak buntu melihat satu lori trailer penuh berisi beras diletakkan di hadapan rumah. Namun, beliau nekat dengan berusaha membungkus menggunakan jenama bunga raya dan menghantar ke kedai-kedai di seluruh Johor. Bercerita tentang pengalaman Faizah ini, beliau menguruskan perniagaan tersebut. Beliau pernah menangkap pekerja yang menipu dan mencuri barang mereka untuk menjual pada harga yang mahal di pasaran. Bermacam-macam cara orang hendak menipu dan beliau pernah menangkap pekerja yang menjual guni beras yang dimasukkan ke dalam lori kerana harga guni beras ini sangat mahal di pasaran. Jatuh bangun dalam dunia perniagaan, pernah ditipu pekerja, produk difitnah, ditimpa musibah akibat kebakaran, banjir dan pelbagai dugaan yang mengakibatkan kerugian besar kepada syarikat telah memberi impak yang positif kepada beliau untuk terus maju. Itulah sedikit sebanyak kesusahan atau kegagalan yang dihadapi oleh syarikat Faizah Sudirman Berhad. Syarikat Faizah Sudirman Berhad juga telah menerima pelbagai anugerah termasuk pemborong terbaik pada tahun 2000, anugerah kecemerlangan operasi padi beras nasional Berhad Bernas pada 2001 dan anugerah emas bagi beras Taj Mahal oleh Reader's Digest Super Brand. Beliau juga pernah memenangi pelbagai anugerah termasuk Wanita Anggun 2005, Tokoh Ibu Mentali Perkin 2007, Wanita Nadine Negara Peringkat Johor 2007 dan anugerah khas Tokoh Guru 2009. Bahkan syarikatnya juga telah berjaya meraih pengiktirafan, antaranya ialah persijilan ISO 9001 pada tahun 2000 oleh SIRIM pada tahun 2004, persijilan halal oleh JAKIM, Taj Mahal Super Brands pada tahun 2003 dan 2004 oleh Super Brands Malaysia, pemborong terbaik padi beras nasional Bernas pada tahun 2001, Reader's Digest Golden Award pada 2005, Health Certification Fraziers oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan anugerah produk terbaik 2008 oleh Kementerian Pertanian Malaysia MOA. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kedudukan dalam industri atau pasaran semasa. Puan Faizah Baumi Said Ahmad memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan jenama makanan ini. Jenama Faizah telah menjadi salah satu jenama yang terkemuka di dalam industri makanan dan di Malaysia. Puan Faizah Baumi Said Ahmad memainkan peranan penting dalam membentuk identiti Faizah sebagai jenama yang mengutamakan kualiti, pemantauan halal dan komitmen kepada masyarakat. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang mengamalkan nilai Islamik dalam perniagaan. Puan Faizah juga merupakan pemacu inovasi dalam jenama ini. Beliau juga mengamalkan tanggungjawab sosial korporat seperti menyumbang kepada inisiatif amal, program kebajikan dan projek masyarakat yang membantu kepada mereka yang memerlukan. Yang seterusnya adalah cabaran atau kelemahan. Ketersediaan pekerja yang mahir dalam menggunakan peralatan jenama Faizah merupakan salah satu kelemahan yang boleh menjejaskan operasi harian dan kualiti produk yang dibuat. Kawalan harga yang ketat boleh memberi impak yang besar kepada industri bahan makanan termasuk Faizah. Pengawalan ini boleh menyebabkan tekanan ke atas profit bagi mereka. Salah satu kelemahan yang sering diperbincangkan berkaitan dengan jenama Faizah ini adalah aspek harga produk mereka yang tidak terjangkau oleh golongan yang berpendapatan rendah. Walaupun Faizah menawarkan produk yang berkualiti tinggi, namun harga mereka yang agak tinggi mungkin menjadi satu rintangan bagi golongan yang mempunyai keperluan namun terhad dalam kewangan. Seterusnya ialah kepimpinan. Puan Faizah Baumi Said Ahmad merupakan seorang individu yang berwawasan dan berdedikasi. Beliau menjadikan jenama Faizah sebagai pemimpin dalam pasaran beras di Malaysia. Selain itu, beliau juga menunjukkan sifat keberanian dalam membuat keputusan. Beliau juga menekankan tentang sifat keberkesanan dalam hubungan antara pelanggan, organisasi dan rakan pembekal. Komitmen beliau terhadap kebajikan sosial dan tanggungjawab korporat juga tidak dilupakan. Beliau memainkan peranan penting dalam mengembangkan inovasi produk. Seterusnya, 5 kualiti usahawan Islam yang ada dalam diri Puan Faizah, yang mana ia menjadi salah satu asbab kejayaan beliau sekarang. Yang pertama, beliau seorang yang berani mengambil risiko. Beliau berani mencuba sesuatu perkara yang baru tanpa rasa cemburu dan tidak mudah putus asa. Sebelum beliau memulakan perniagaan menjual beras ini, beliau banyak mencuba dan melakukan kerjaan sendiri seperti mengambil upah menjahit sulaman dan menjual rempah. Dan dengan hasil pekerjaan ini,
Beliau dapat membuka kedai dan menjual beras secara kecilan. Setelah itu, beliau terus melangkah ke hadapan dengan beraninya untuk mempromosikan beras murni dari India. Dari sini dapat kita lihat bahawa Puan Faizah sememangnya seorang yang berani mencuba dan menghadapi risiko tanpa rasa mudah putus asa. Kualiti usahawan Islam yang kedua, beliau seorang yang berintegriti dan patuh. Sepanjang beliau menjadi usahawan, beliau seorang yang patuh dan sentiasa beretika dalam menguruskan syarikat. Beliau tidak pernah melakukan sebarang pelanggaran undang-undang dan prinsip perniagaan Islam terutamanya. Ini terbukti apabila beliau memohon dengan segera lesen pemborong beras sebelum menjual pelbagai jenis beras yang diimport. Kualiti usahawan yang ketiga adalah beliau seorang yang berwawasan. Puan Faizah mempunyai matlamat yang jelas dalam perniagaan beliau, iaitu menjadi pembekal beras yang halal dan bermatlamat menjadi pembayar zakat terbesar di Malaysia. Kualiti usahawan Islam keempat adalah mudah bekerjasama dan menemukan jaringan. Beliau dapat mengarah dan bekerjasama dengan para pekerjanya di syarikat dengan baik, sehingga syarikat Faizah dapat membuka kilang di Terengganu, Selangor dan Kedah. Tambahan lagi, syarikat beliau berjaya menghasilkan pelbagai lagi jenis produk dan menjalinkan hubungan dengan syarikat di China untuk menyediakan peralatan seperti mesin. Yang terakhir, beliau memberi manfaat kepada masyarakat. Puan Faizah menjalankan perniagaan beras yang diyakini halal. Jadi secara tidak langsung telah membantu orang Muslim membeli beras tanpa ragu-ragu. Dan hasil keuntungan syarikat beliau sentiasa disalurkan kepada masyarakat sama ada melalui wang maupun aktiviti kebajikan yang mereka lakukan. Seterusnya, sumbangan sosial yang dilakukan oleh Puan Faizah bersama syarikatnya. Syarikat Faizah sudah sinonim dengan sumbangan-sumbangan yang mereka salurkan kepada orang ramai melalui pelbagai program khas, derma dan bantuan. Antara sumbangan sosial yang dilakukan adalah seperti bantuan beasiswa kepada pelajar yang kurang berkemampuan, bantuan kepada mangsa banjir, sumbangan produk kepada masjid-masjid, surau, agensi kerajaan maupun swasta dan sekolah-sekolah serta majlis tertentu. Menajar pekerja terpilih, mengerjakan umrah, melakukan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada orang ramai, program Bersamamu bersama TV3, bekerjasama dalam menubuhkan koperasi masjid melalui angkasa, melakukan latihan industri kepada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh Malaysia dan memberi pelbagai faedah kepada pekerja syarikat beliau. Kenapa kita perlu menjadikan Faizah Buwami ini sebagai seorang tokoh? Ini kerana beliau seorang yang cekal dalam menghadapi setiap cabaran yang beliau terima dalam membuka perniagaannya. Seterusnya, beliau seorang yang berani. Beliau berani menempuhi sebarang risiko yang beliau terima semasa menjalankan perniagaan beliau ataupun sebelum menjalankan perniagaan ini. Seterusnya, beliau seorang penyayang, iaitu beliau sangat mengambil berat tentang hal anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau dan sentiasa meluangkan masa kepada mereka walaupun beliau sibuk dalam menguruskan perniagaan beliau. Seterusnya ialah beliau seorang yang sangat pemurah, iaitu beliau sering memberi derma atau memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Seterusnya, beliau seorang yang positif, iaitu beliau tidak mengambil risiko itu sebagai satu kelemahan, malah beliau mengambil risiko itu sebagai satu cabaran untuk beliau terus maju untuk mengembangkan perniagaan beliau. Kesimpulannya, beliau adalah seorang ahli perniagaan dan usahawan yang luar biasa dan cemerlang yang telah mencipta nama dan perubahan dalam industri beras dan makanan. Beliau juga merupakan muslimat yang taat dan setia dengan mengamalkan dan menyebarkan Islam dalam perniagaan dan kehidupannya. Beliau adalah seorang pemimpin dan legenda yang telah meninggalkan legasi dan impak untuk generasi akan datang. Beliau adalah contoh yang baik tentang bagaimana seorang boleh mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam kedua-dua perniagaan dan kehidupan pribadi. Beliau boleh dijadikan inspirasi bagi ramai usahawan dan wanita yang bercita-cita tinggi untuk mencapai kejayaan dan seterusnya membuktikan bahawa wanita juga boleh mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih.